A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Ustaz Abdul Latif Ibrahim, pegawai daripada Jabatan Mufti Selangor bahagian Palak. Seterusnya yang dimuliakan kepada Ustaz Muhammad Nazrul Abdul Nasir, Syekhul Arwah Jawi Kahara. Seterusnya tak dilupakan kepada Al-Ustazah Nur Hafizah, mewakili Kedutaan Malaysia Kahara untuk ada berserta dalam majlis kita pada petang ini. Dan seterusnya hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, dalam kepanasan kita pada petang ini, pada hari ini mampu kita tamatkan juga kursus Al-Mufalak yang pada saya kira ini adalah pengenalan ataupun cetusan perkara baru yang sekian lama kita berada di Mesir tidak didedahkan dengan Al-Mufalak. Bahkan Al-Mufalak ini adalah ilmu yang sangat penting sebenarnya. Jadi alhamdulillah, dengan kehadiran Ustaz hanya singgah ke Mesir untuk ziarah, kemudian esok akan berangkat ke Madinah dan akan mengerjakan umrah di Mekah Mukarramah. Sempat bersama yang kita mengisi kekosongan yang ada, waktu yang ada untuk beri ilmu kepada kita. Dan ini satu pengetahuan yang sangat baik yang kita kira taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sempat juga kita menghadirkan diri sehingga ke akhir program ini, alhamdulillah. Jadi untuk tidak memanjang kalam, menangkap kepada Ustaz pun ada beberapa perkara yang nak diselesaikan kerana esok dah nak berangkat. Maka majlis pada petang ini menjemput kepada Ustaz Nazrul Nasir untuk memberi ucapan aluan dalam majlis untuk ini. Kemudian kita akan terus mendengar ucapan kesimpulan ataupun nasihat ataupun taujihat daripada kepada Ustaz Abdul Latif pada kita, khususnya untuk kita ambil manfaat daripada kepada Ustaz yang juga merupakan bekas ataupun Al-Azhari yang terlebih dahulu daripada kita belajar di Mesir ini, supaya kita boleh ambil buah mutiara untuk kita terus belajar di Mesir. Jadi saya menyebut dan silakan kepada Ustaz Nazrul Nasir, fatafadhal mashkura wa minallahi ma'jur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin bin Abdillah rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya memuliakan kepada Ustaz Abu Bakar, pengusul majlis di pada hari ini. Saya hormati bagi saya kasih diri kepada Ustaz Abdul, Ustazah Hafizah, seluruh hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat serta dari daurah para kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita dah pada penghujung majlis dan saya ucapkan tahniah kepada semua yang boleh untuk menghadiri dan juga mengikuti majlis ini sejak daripada pagi tadi lagi. Dan kita ketahui bahawa ilmu falak ini adalah ilmu yang dah impiras, maksudnya dah hampir pupus. Masih lagi ada di kalangan masyarakat kita dan juga khususnya di alim ulama kita di Malaysia yang mengambil merak tentang tahu tersebut. Tapi khususnya bagi belajar Al-Azhar ini, ilmu falak menjadi seolah-olah satu ilmu yang baru bagi mereka. Jadi pengetahuan kita terhadap falak dan juga kiraan bagaimana untuk mendapatkan waktu solat, arah qiblat dan sebagainya, benda-benda yang penting dalam urusan agama kita setiap hari, sangat-sangat memerlukan kepada ilmu itu. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah Al-Azhar sendiri, Al-Imam Al-Allamah Syekh Muhammad Baqir Al-Muqir rahimahullah ada mengarang sebuah kitab yang bertajuk Taufiqur Rahman.
Taufiqur Rahman dalam ini cerita tentang ilmu hay'ah. Ilmu hay'ah, kata beliau, adalah sebahagian daripada perbahasan dalam ilmu falak. Mana falak, ilmu hay'ah ni terbahagi kepada tiga, kata beliau. Yang pertama bersifat wasfi, yang kedua bersifat tabi'i, yang ketiga bersifat ilmi ataupun amali. Amali, wasfi, tabi'i dan amali. Dan yang kita belajar pada hari ini adalah bersifat amali, iaitu yang menggunakan alat dan juga kiraan. Jadi apa ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan beliau bahaskan tentang ayat Al-Quran yang disalah faham oleh orang terdahulu terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, dan juga hadis Nabi SAW yang salah faham oleh kebanyakan ulama pada zaman tersebut. Dibahaskan dalam Taufiqur Rahman, bagaimana nak kaitkan dengan ilmu falak dan juga ilmu berkait dengan ilmu haibah tersebut. Ilmu itu telah mati, tidak diajar di Al-Azhar Syarif. Maksudnya Syekh Baqi Muti'i rahimahullah, beliau tulis dalam mukadimah, dia kata ini kitab yang khalil atau dia kata saghir fil hajm, ya, wa jalil fil ilm. Sikit kecil pada bentuk, tak kecil lah. Kitab dia lebih kurang 300 muka surat. Kitab lama. Kalau dicetak sekarang dan ditahqiq, kemungkinan makan sampai 1000 muka surat. Tapi dia kata tu kecil bagi dia. Dan dia kata ni pun dengan khalil tilak, dia kata dengan kurang yang talak dia dan sebagainya. Talak kurang pada tulis macam tu. Jadi itu Syekh Muti'i rahimahullah. Kalau kita tengok dalam sejarah Mesir sendiri, Imam Ibn Yunus Al-Falaki dibina di atas Jabal Muqattam, tempat untuk dia cerak, balai cerak pada waktu tersebut oleh Sultan pada zaman Mamalik, dibina di atas Jabal Muqattam untuk khas untuk dia melakukan kajian. Ibnu Majid, pelayar yang hebat. Marco pun hanya jumpa 8 sahaja mata angin. Tapi Ibnu Majid bertemu dengan Ibnu Majid, bertemu 34 mata angin. Jadi dia yang mereka pula 34 mata angin. Jadi ulama-ulama Islam kita ni terkenal, Al-Qalyubi, Imam Muhammad Al-Dimashqi yang digelar dengan Sibatul Mardini. Itu semua ulama-ulama Mesir yang terkenal pada zaman dahulu dengan ilmu falak. Dan mereka mengambil ilmu tersebut, dan ilmu ni ilmu yang lama. Kata Syekh Baqi dalam Taufiqur Rahman, katakan ilmu ini adalah ilmu yang sebelum kedatangan Nabi Allah Isa AS, 500 tahun sebelum kedatangan Nabi Isa AS, Pythagoras telah mengajarkan ilmu ini di salah satu madrasah di Italia. Dan kemudian ada madrasah yang dibina oleh Bathrilius di Iskandaria. Ini 450 tahun sebelum kedatangan Nabi Allah Isa AS. Di ilmu yang lama. Dan kemudian bila datang ke sini, habisnya generasi ulama-ulama Azhar yang terdahulu, maka ilmu ni hanya terkenal di kalangan orang yang nak berkecimpung dalam ilmu tersebut. Tidak lagi diajar di Al-Azhar Syarif, tidak lagi diajar kepada pelajar, khususnya di Universiti Al-Azhar sendiri pun tidak diajar lagi perkara tersebut. Maka disebabkan tinggalnya perkara ini, maka pelajar sendiri makin lupa dan menganggap benda ini enteng. Sedang kita baca kitab fiqh dalam bab waktu solat, kita hanya mampu bahas berkenaan dengan waktu solat yang telah disebut oleh masyayikh dalam kitab, dengan bagi tahu waktu tergelincir matahari. Tapi nak bahas secara lanjut macam Ustaz bahas tadi, jam kita sekat, kita tak boleh nak bahas secara lanjut lagi kerana kekurangan kefahaman kita terhadap ilmu falak. Jadi sebab tu saya rasa sepatutnya kita kena ketuk hati kita, dan kita kena buka balik minda kita untuk kita letakkan ini sebagai mukadimah perjalanan kita dalam ilmu falak. Dan kita akan teruskan lagi perjalanan ini sampailah kita menjadi orang yang benar-benar memahami falak tersebut. Dan sehingga kita mampu untuk menghidupkan balik turas yang telah indras, yang telah mati. Lebih kurang 10,000 turas makhtutah di dalam maktabah di seluruh dunia. Ini yang dikira, yang tidak ditahqiq lagi, hampir 10,000 kitab berkenaan dengan falak, astrolab yang telah dibahas oleh ratusan ulama. Ratusan tahun yang dulu telah ditulis tentang astrolab, telah dibahas oleh Bayruni. Kita direka pula ayat-alat yang baru, lebih mudah sedikit daripada astrolab. Mudah bagi dia, susah bagi dia. Jadi semua benda-benda tadi dibuat dan tidak ada seorang pun yang tahqiq kitab semua. Kata di Al-Azhar tidak ada tahqiq kitab falak. Ilmu falak tidak ditahqiq. Kenapa tidak ditahqiq? Kerana kekurangan orang yang pakar dalam bidang tersebut untuk mengeluarkan balik
bagaimana ulama dulu memahami turas tersebut dalam ilmu falak dan ilmu kalau disebut ilmu hayat tersebut. Jadi moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita antara orang-orang yang mampu untuk akan datang menghidupkan balik ilmu ini berkat dengan kedatangan Fadil Ustaz di sini. Dan insya-Allah kita akan jadikan daurah ini sebagai daurah yang berkala dan juga yang berterusan, khususnya di Ruang Jawi ini insya-Allah, untuk hidupkan balik ilmu di tempat kita dengan kalau di Indonesia masih hidup sampai sekarang. Ilmu falak di Indonesia semakin berkembang. Di Mesir memuncul, ya. Tak kena itu. Jadi malu kita dengan apa ni dengan sahabat-sahabat kita, dengan kawan-kawan kita bila kita balik ke sana. Jadi malu tadi tidak boleh hanya dengan sekadar kita duduk diam, tapi kita kena lanjutkan dan juga kita kena anjurkan lagi kepada majlis-majlis yang seperti ini insya-Allah. Jadi kita akan bincang nanti dengan Ustaz dan rancangan untuk mengadakan kelab falak dan sebagainya, dibuat balai celak khas untuk kita di Mesir dengan bantuan daripada pihak kedutaan dan sebagainya. Jadi insya-Allah itu akan diusahakan. Moga-moga Allah Ta'ala beri rahmat dengan persekutuan ini. Ustaz, terima kasih banyak wakil daripada pihak Ruang Jawi dan juga wakil daripada pihak PME yang sudi memberikan peluang kepada kita pada hari ini berkat dengan kedatangan Ustaz. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita kefahaman dalam ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjadikan kita di kalangan orang yang akan meneruskan legasi para ulama yang terdahulu. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Abdul Nasir ada ucapan aduan yang baik untuk kita dengar bersama. Jadi pada hari ini bukanlah natijah daripada kita keluar daripada daurah pada hari ini dah jadi Al-Batani dari Junus Al-Falaki dah lagi baru kita baru tadika baru minta tadika baru. Jadi insyaAllah seperti yang disebutkan oleh Fadil Ustaz Nazrul Nasir, kita akan panjangkan perbincangan dengan pihak kedutaan untuk kita cuba bincang untuk kita tumpuhkan. Tadi pun ada yang berminat, yang bertanya dan sebagainya. Nampak ada minat daripada sahabat-sahabat sekalian, maka insya-Allah kita cuba untuk adakan satu grup supaya bila ada satu kelab atau pertubuhan, mudah untuk orang nak bagi sumbangan. Kata pada Ustaz, mudah untuk kita dapat saluran sumbangan untuk adakan alat-alatan dan juga kitab-kitab yang mungkin daripada luar, daripada Jawi, daripada Indonesia untuk kita bawa datang ke sini untuk didaurahkan oleh K. Osman yang sekarang ni sangat famous mengenai kepakaran dan falak di bumi Nusantara. Kita kena bincang untuk hadirkan Fadil Kiai ke sini. Alhamdulillah Allah Ta'ala hantar Fadil Ustaz Latif dahulu bersama kita membuka jalan dan juga membuka dorong. Dan Fadil Ustaz juga belajar bersama Kiai Osman yang terkenal tersebut. Jadi insya-Allah moga-moga di hadapan kita dimurahkan rezeki untuk kita menjalani al-falak insya-Allah. Jadi untuk yang terakhir kita menjemput dan persilakan Fadil Ustaz Abdul Latif untuk memberikan sedikit ucapan yang berharga kepada kita sebagai penutup perbincangan ataupun sebagai kita kata kepada pelajar-pelajar di bumi Mesir ini. Pada Fadil Ustaz, wa syukur minallahi maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dr. Ilham Hamzah Ustaz Nazrul, masya-Allah itu ya. Tuan-tuan dan puan, pelajar-pelajar tadi Maulana. Jadi alhamdulillah ya, kita telah pun mempelajari berbagai kaedah daripada pagi tadi sampailah ke pagi ini. Itu antara salah satu kaedah, salah satu juzuk kita mengetahui ya, arah kiblat. Belum lagi kita menghitung waktu solat. Saya pernah ya, mengadakan program menghitung waktu solat ni, ada dua kaedah lah yang saya pernah mengajar, iaitu menggunakan rumut munjayah. Saya pun belajar daripada Ustaz Nafia, kemudian beberapa lagi guru saya. Rumut munjayah itu 3 segi itu
dia main tarik-tarik benang saja. Ya. Saya pernah dijemput oleh pelajar di Riau, Pekanbaru Riau. Saya mengajar rumah je, rumah berjaya, tarik-tarik benang saja, dapat menghitung waktu solat. Arah kita juga boleh. Ya. Jadi di samping itu menggunakan kaedah moden, pakai kalkulator. Katakan kalkulator, kita dapat daripada kaedah dia, ada dia punya kaedah, kita pun klik-klik kalkulator dapat waktu solat. Ya. Jadi mudah-mudahan suatu masa nanti, doakan mudah-mudahan kepada saya atau sahabat yang lain dapat sampai sini untuk meneruskan lagi. Ini kita nanti mungkin sesi yang lain tentang rubuk berjaya, kita hitung waktu solat dan sebagainya. Jadi sebenarnya masyarakat di luar sana ya, sangat berhajatkan tentang ilmu ini, yang mana kami kembangkan ilmu ini melalui kursus-kursus yang kami ajukan. Alhamdulillah kami buat nama program Kembara Falak, dapat sambutan. Yang saya kata tadi daripada Riyadh, Universiti Riyadh datang, bukan semata-mata datang program, dia sambil bercuti ya. Dari Kelantan balik bercuti dan dia datang program. Alhamdulillah ya. Tak tahu apa nak cakap. Mudah-mudahan ya, hasrat kita untuk menumbuhkan persatuan ataupun kelab falak di bumi Ambiya ini, di Kairah ini menjadi nyata ya. Boleh kita bukan kelab dan ada alahan yang menyertainya. Dari situ kita bergerak lagi selangkah, mungkin boleh memohon peralatan contoh teleskop, kemudian alat rubuk berjaya, tongkat istiwa dan sebagainya. Boleh kita letakkan di struktur di atas sebagai mungkin kalau gunakan oleh kerajaan ya, Saudi pula mesti atau kan mungkin sampai Saudi dah kita mungkin ada proses yang ya, yang rumit ke yang mudah je nak buat macam balik cerak ke atas ni. Kita sendiri boleh menentukan ya, proses untuk melihat anak bulan macam kita di Malaysia kan, ada tempat melihat anak bulan. Kat sini pun kita di luar jauh ini mungkin anda kata kenal ya, dengan adanya pusat astronomi ataupun ada peralatan untuk kita mencerap hilal ataupun mencerap objek-objek yang ada di angkasa sana. Okey. Kemudian ada satu hari itu daripada TV Hijrah. Ada seorang daripada TV Hijrah ingin membuat sebenarnya rancangan. Kita pun cadangkan sebenarnya supaya diadakan rancangan di televisyen untuk falak ini diketengahkan. Sebenarnya pada asalnya grup daripada TV Hijrah ni nak ikut serta Kembara Falak. Tapi hari itu bila dia nak ikut Kembara Falak, dia kata Ustaz, terpaksa tak dapat datang sebab tak lepas. Sebab apa tak lepas? Sebab ada bajet yang tertentu dia bawa kru dia. Bila minta kepada ketua jabatan, bajetnya tak cukup. Terus dia masya-Allah. Jadi ya, Ustaz, saya dah tunggu dah. Masa tu Kembara Falak hari tu ramai berserta dengan Ustaz, mana Ustaz TV Hijrah? Masya Allah. Tak usah TV. Saya kata, saya telefon tanya, Ustaz saya sangkut lagi di pejabat sebab surat tak keluar lagi untuk melepaskan diri ke program. Masya Allah. Apa sebagai jalan? Saya kata program akan datang pada 28-29 Mei nanti. Saya kata dekat Sahabat Bernam. Tak apa, datang nanti mendapat disediakan, apa semua sediakan. Rupanya tak dapat datang juga. Akhirnya saya kata macam inilah. Saya pula bagi cadangan dia. Saya kata, boleh tak kalau Encik tak dapat datang mungkin kita, boleh tak kami datang ke studio rakaman di TV Hijrah supaya kita ketengahkan ilmu falak ni. Dia kata banyak benda, Ustaz bincang banyak benda. Dia kata pada masyarakat awam kita nak terangkan di TV Hijrah ni, biar seluruh, kalau kita buat khusus tak menyeluruh betul, ada yang ikut program sajalah dengar. Kalau di televisyen, insyaAllah di TV semua Malaysia boleh dengar. Dia kata, Ustaz nanti saya buatkan kerja, Ustaz boleh tak cari sponsor? Masya Allah, suruh kita cari sponsor. Sebab dia kata, Ustaz ada tak agak-agak yang boleh sponsor? Dia kata TV Hijrah mengenakan syarat lah, siapa nak masuk TV ni kena cari sponsor. Dia tak boleh nak daripada TV Hijrah sendiri tak ada nak keluarkan belanja. Jadinya tak apa. Saya kata tak boleh cik buat. Nanti saya atas kerja tu saya akan cari sponsor. Alhamdulillah baru ni saya bersama dengan grup
umrah ni saya tanya ada daripada Jantri Hasan Dabi. Ada seorang daripada Hasan Dabi. Saya dengar Hasan Dabi banyak duit. Saya tanya dia, boleh tak? Dia tanya, boleh tak? Nanti kalau kami dapat kita kerja, minta sumbangan daripada Hasan Dabi. Dia kata, tak apa Ustaz buat. Saya kata, bila saya buat, di meja buat, nanti saya dapat, saya akan bagi pada Hasan Dabi. Apa tu? Saya akan usahakan dia tu. InsyaAllah doakan ya. Mudah-mudahan kalau berjaya benda tu, InsyaAllah ya, akan ke udara di rancangan Allah Alam atau bila akan adalah slot untuk falak ni. Saya kata buat macam Ustaz Don, tiru Ustaz Don 30 minit dia tentang falak ni. Kita ajar rukuk tu. Penonton di rumah ambil rukuk masing-masing. Okey. Kita kira tarik benar ada waktu solat. Kemudian di samping itu kita panggil pakar-pakar ni, contohnya dalam 10 minit panggil. Kita bahaskan apakah contohnya topik perbualan, contohnya hebat dalam WhatsApp tentang apa? Bumi neraka. Adakah bumi neraka atau bumi ini bulat bincangan? Jadi kita akan bahaskan di masyarakat awam seluruh Malaysia boleh menonton. Itu cadangan tu. Akan mudah-mudahan berjaya tidak ragu diri kita insya-Allah. Jadi saya mohon maaf di atas kekurangan dan doakan perjalanan saya kita umrah mendapat umrah yang mabrur yang bulan mudah-mudahan. Jadi ya, mudah-mudahan semuanya ya lancar dalam pemeriksaan mudah-mudahan. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan pada Ustaz Abdul tadi, maka akhirlah majlis daurah ataupun khusus mempalak kita pada petang ini. Jadi untuk yang terakhir, saya menjemput dan persilakan kepada Ustaz Abdul Hafizah untuk menyampaikan sedikit tanda hati, tanda kenang-kenangan daripada penganjur program pengajian Pusat Pengajian Roh Jawi kerjasama EMD pada bulan Bismillah. Silakan Ustaz. Terima kasih. Jadi untuk yang terakhir kita akan ada 2 sesi penggambaran. Belum sejak lagi TV Roh Jawi. Ikhwah dulu dan digambar Ustaz Ahmad. Kemudian ikhwah boleh basuh usulan. Kemudian akhwat pula Ahmad dengan Fadil Ustaz. Jadi kita sudahi dulu dengan Kepala Majlis Suratul Asr.